Suhaila binti Yusuf. Dan ini adalah laporan polis yang kita buat lebih kurang tengah hari tadi, pukul 1 tengah hari. Pengadu menyatakan pada 4 hari inilah, jam lebih kurang 10 pagi, semasa di rumah di alamat 3921 rumah ini, Bukit Baru, telah datang 3 lelaki Melayu yang disyaki orang kampung telah panjat dinding rumah dan menurunkan bendera PAS. Atas dinding ni kita ada letakkan bendera dan ada gantung bendera. Mereka telah turunkan dan yang dipasang oleh suami saya. Dalam masa yang sama juga, salah seorang daripada mereka telah memberi amaran kepada saya dengan berkata, "Mana Syed? Aku nak jumpa dia. Aku dendam dengan dia. Aku bunuh dia." Saya telah maklumkan perkara ini kepada suami dan suami saya telah ke balai polis buat laporan. Tujuan laporan ini dibuat adalah kerana saya dan suami tidak puas hati dengan tindakan mereka dan takut terjadi apa-apa kepada saya ketika ketiadaan suami saya keluar bekerja serta bimbang dengan keselamatan suami saya. Jadi Encik Syed, adakah betul benda ni? Ya, sekalanya semuanya adalah benar. Kenapa mereka boleh datang buat begini Encik Syed? Apa tujuan dia? Mungkin dia sakit hati saya tampal bendera PAS di atas rumah saya. Ya. Mungkin sakit hati dia terlalu sangat. Jadi saya tak ada apa-apa. Hubungan saya dengan dia memang tak ada rakas kampung. Dan saya tak pernah buat salah dengan dia dan dia pun tak pernah buat salah dengan saya. Tapi alih-alih je dia macam saya pun sendiri terperanjat. Ya. Datang dengan cara gangster. Kalau kita datang dengan cara gangster tak boleh macam itu kan. Sedangkan saya tak pernah pun layan dia cara gangster. Dia layan rakan sebagai jiran kan. Dan Islam pun cakap jiran kita 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 sebelah depan. Betul. Itu jiran kita. Encik Syed kenal orang yang ubud ni? Mengikut daripada kata-kata isteri saya kenal. Kenal ya? Nama tu Encik Syed kenal? Kenal. Adakah dia orang kampung biasa ataupun daripada parti mana-mana yang sakit hati pada Encik Syed? Mereka memang adalah orang kuat UMNO di sini. Memang terkenal lah. Memang terkenal. Salah seorang ni memang kira dia punya bonser lah kira. Kalau apa-apa hal pun si bonser ni lah yang tukang. Dia ni bukan bonser sebenarnya. Dia tak tahu yang diri ni sebenarnya digunakan. Ya. Tapi dia kasi dia bonser. Mereka ni diupah Encik Syed agak? Saya memang rasa memang diupah. Ya. Memang diupah. Dan tujuan bendera PAS ni panjang. Ya saya. Orang diikat. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya kita ni supaya dia tak nak lihat lah kalau boleh bendera hijau ni ada dekat dalam kampung ni. Dia langsung tak nak lihat bendera hijau. Kira bendera hijau ni sui lah, kira komunis lah pada dia. Kita ni kira komunis. Marah no dia ya? Marah betul dia. Encik Syed apa ni rasa terkilan tak dengan tindakan dia orang ni? Saya bukan terkilan dah tentulah. Tapi saya rasa marah pun ada. Geram pun ada, tapi alhamdulillah lah daripada didikan daripada imam, daripada cikgu, saya dapatlah bersabar. Ya. Masa diugut orang rumah Encik Syed ni, Encik Syed tak ada rumah? Saya pun sedang kerja. Dan isteri Encik Syed laporkan kepada Encik Syed macam mana lah? Dalam keadaan takut ke dalam keadaan macam mana? Itu semasa saya balik rumah je, saya masuk je rumah, dia dalam keadaan pucat muka dia di sini. Kau sini lah. Kalau kau sini boleh berkata-kata, kau sini lah yang akan berkata di akhirat tu. Yang dia dalam keadaan pucat. Kenapa ni saya pucat? Tadi bang ada 3 orang datang rumah, seorang kat itu dia naik panjat rumah kita, dia buang tu. Lepas tu dia cakap pula, dia cakap mana saya kerja. Bila dia balik, aku nak jumpa dia. Aku memang dendam dengan dia, aku nak bunuh dia. Yalah, artinya bagi kita dalam kampung ni, ini satu benda yang amat menduka cita kan. Menduka cita. Kalau nak politik. Politik Biasa betul. Lah. Betul juga. Satu rumput nak bunuh. Ini dah satu hal lah. Tak baik kan. Apa harapan Encik Syed pada polis ni? Harapan saya biar polis bertindak seadil-adilnya. Ya. Seadil-adilnya, yang benar, yang betul dibetulkan. Jangan saya berharaplah walaupun polis ni memang diberikan gaji oleh kerajaan, kerajaan yang memerintah, dan kalau saya pun gaji saya dibayar oleh kerajaan, saya terpaksalah ada sikit lah kan.
hutang budi pada kerajaan. Tapi saya haraplah pihak polis berjalankan tugas dengan corang kata yang terbaik, adil dan saksama. Ni satu daripada Lance Corporal Zubaidah ni, Yes, sir. dia bagi satu surat lain pula kepada Tuan Pengadil Mahkamah Magistrate Ya, saya. Puan Suhaila binti Yusof, nombor kad penaran 760523045112, alamat 3921C, Bukit Baru, Melaka, telah membuat report kepada pihak polis di balai polis tersebut di atas. Mengikut nombor report BK Bukit Baru 001092/12 berkaitan dengan kesalahan yang tidak lazim ditangkap. Menurut peruntukan Seksyen 108-1 Kanun Prosedur Jenayah Turungan KPJ, saya meminta pengadu berjumpa dengan tuan untuk tindakan selanjutnya. Jadi apa ni yang diberitahu oleh Lance Corporal Zubaidah tentang surat ni? Dalam surat ni dia mengatakan bahawa sekiranya berlaku sekali lagi kejadian sama ada saya diganggu atau rumah saya diganggu lagi ataupun keluarga saya diganggu lagi, terus saja saya telefon, dia ada bagi nombor telefon, dan juga terus saja bawa surat ni ke mahkamah, dan polis terus saja tangkap dan terus. Itu yang saya dapat tahulah, saya dapat maklumat daripada Corporal tadi. Jadi harapan Encik Syed sebagai orang yang kena musibah ni kepada polis tadi minta bertindaklah, ya? Saya minta pihak polis bertindak dengan adil, kan, walaupun mungkin kami ini mungkin menyusahkan pihak polis ke, mungkin kan, menambahkan lagi kerja pihak polis, tapi saya harap pihak polis dapat mengadili kes ni dengan jujur, dengan amanah, bersih, cakap dan amanah lah. Dan harapan saya kepada pimpinan UMNO kampung ni, apa pula harapan? Saya minta lah harapan saya pada kepimpinan UMNO di Cawangan Bukit Baru. Pada saya pengalaman saya ada di Johor dulu, sebelah rumah, sebelah Semangat 46, sebelah UMNO, tak ada, tetap bertegur siapa, tak ada nak angkat bendera. Di Johor tidak pernah berlaku perkara ini. Ada juga macam itu, PAS pun ada sebelah rumah. Tapi di Melaka bila saya balik, saya pelik, baru satu je bendera pasang, dah saya kecoh satu kampung nak bunuh. Apa ini macam ni je, antua punya anak buah macam ni ke? Tak patut orang Melayu macam ni. Astagfirullah. Ya, saya rasa. Jadi itunya biarlah keadaan ni tenang semula. Ya, saya harap betul lah. Saya harap betul begitu. Di Johor lagi jahat-jahat orang. Tapi di sini baru satu bendera gantung dan nak berbunuh. Masya-Allah lah. Tapi biasa kes kecoh-kecoh ni dalam Dun Bukit Baru ni saja. Dun Bukit Baru saja yang main kecoh. Pasal apa? Ada seorang konon-konon macam bonsa lah. Dia ni memang setiap kali apa-apa dia lah konon Dewi. Tapi dia tak tahu yang dia tak sekuat mana. Allah Ta'ala lebih kuat. Kan? Dia tak sekuat mana. Apa pula harapan Encik Syed kepada Ketua Menteri kita pasal ni kawasan dia ni? Itulah. Apa harapan Encik Syed pada Ketua Menteri? Saya minta Ketua Menteri dapat kan menyelesaikan perkara ni dengan, kalau boleh, menasihat kepada pemimpin bawahan beliau yang banyak membuat kesilapan. Dan bila kesilapan yang dibuat oleh pemimpin bawahan, yang terkena adalah Ketua Menteri. Terbalik kat muka dia sendiri. Padahal orang bawah dia buat betul. Kan? Contoh macam rumah saya, dia tolong buat dinding, tapi dapur tak buat, atas tak buat, apa tak buat. Ketua Menteri tak tahu, Ketua Menteri tak melawat, Ketua Menteri ingat dah buat dan saya nak. Tapi sebenarnya dia tak tahu. Tapi daripada situlah rakyat tak suka. Dimainkan oleh orang bawah. Dan sampai sanggup simen jual balik. Sampai simen tu jual balik ke kedai-kedai. Berlaku benda ni? Berlaku perkara ni di rumah saya sendiri. Di rumah saya sendiri. Saya minta tolong hilang bocor dia. Tak boleh. Peruntukan tak cukup. Pasal peruntukan lain nak hantar ke Amerika katanya. Saya harap benda ni boleh bertenang lah, saya minta Tok Ali Rustam tolonglah kayaknya. Kita bukan nak bergaduh kan. Kita masing-masing ada pegangan masing-masing. Pasal negara kita adalah negara demokrasi. Bila demokrasi kita ada hak masing-masing. Saya macam polis tadi tanya saya dengan imam. Imam ni penyokong mana? Saya dengan imam tak cakap saya sokong mana. Itu rahsia. Undi adalah rahsia. Apa harapan tentang keselamatan isteri pula? Itu tentang isteri saya ni, saya mohonlah biar, kalau boleh biarlah janganlah ganggu orang wanita-wanita kita kan. Pasal apa, isteri saya pun sakit kan.
sedia waktu isteri saya ni seorang yang ada penyakit. Jadi bila dia kena macam ni takut dia tertekan. Dia akan tertekan, jadi Trauma. dia trauma, dia sakit. Nanti saya akan mana dah tahu saya hilang akal ke. Pasal saya pun Betul. Manusia biasa. Saya takut saya terhilang akal. Itu je saya takut. Saya minta Ketua Menteri beri perhatian lah. Tolonglah. Saya minta beri tolonglah beri nasihat pada orang bawah. Kita bukan nak bergaduh kan. Kita sesama Melayu. Kita sama-sama akan masuk ke syurga, insya-Allah.